Assalamualaikum dan selamat petang. Berdasarkan pengetahuan kita dapat mengetahui bahawa Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun lebih dikenali sebagai UPSI (UPSI) merupakan institut perguruan tinggi negeri telah banyak memberi peranan penting dalam pendidikan bangsa kita di Malaysia. Institut ini telah berkembang secara bertahap dari tahap ke tahap, iaitu daripada institut perguruan kepada universiti ternama yang dikenali di serata negara. Universiti ini telah mengalami 3 fasa perkembangan penting dalam perkembangannya. Yang pertama adalah SITC, yang kedua merupakan MPSI dan yang terakhir adalah IPSI sebelum dinobatkan sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjung Maling ini telah dipilih untuk membangunkan institut perguruan ini atas beberapa faktor. Faktor yang utama adalah kawasan ini merupakan kawasan yang paling strategik dan paling sesuai untuk memenuhi segala kriteria dan faktor geografi untuk membangunkannya. Kawasan ini telah dipilih oleh Windsor atau lebih dikenali sebagai Sir Richard Olaf Windsor pada ketika itu. Tanjung Maling ini telah secara rasmi dinobatkan sebagai kawasan pembangunan institut ini pada tanggal 26 Mei 1917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Nur Azuddin, bernombor matrik D20211021103. Penubuhan SITC Sultan Idris Training College adalah merupakan antara pusat pengajian yang tertua di negara kita, Malaysia. Sekarang kita akan beralih kepada idea penubuhan. Penubuhan SITC dijalankan oleh R.O. Winstead yang pernah berkhidmat sebagai penolong pengarah pelajaran negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Antara lain, beliau mencadangkan agar sebuah maktab perguruan pusat didirikan di Perak bagi memperluaskan skop pendidikan di negara ini. Beliau menyarankan bahawa tapak tempat berdirinya maktab tersebut mestilah mempunyai tanah yang subur untuk menampung keperluan kurikulum yang menggariskan aspek pertanian sebagai penumpuan akademik. Mengapa Tanjung Malim menjadi tumpuan penubuhan SITC? Ini kerana Tanjung Malim terletak di tengah-tengah berdekatan jalan kereta api, sungai dan pekan serta kesuburan tanah di kawasan tersebut. Pada 26 Mei 1917, Tanjung Malim secara rasmi dipilih sebagai tempat pembinaan maktab. Nama maktab ini diambil bersempena dengan nama almarhum Sultan Idris Mushidul Azam Shah 1849-1916. Setelah sekian lama SITC berjaya mengharungi liku-liku pahit getir, ia bertukar nama kepada Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI pada tahun 1957. Syarat dan kelayakan masuk MPSI tidak lagi dengan berdasarkan sijil darjah 6, tetapi calon-calon mestilah memiliki sijil Lower Certificate of Education LCE. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Abdullah, bernombor matrik D20211021101. Saya dari Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Saya akan teruskan dengan Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun MPSI. Bilakah MPSI dirasmikan? Untuk pengetahuan semua, pada 29 November 1922, MPSI Tanjung Malim ni telah dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Negeri-Negeri Selat dan Negeri Melayu Bersekutu. Siapakah yang mencadang maktab ini diberi nama Maktab Perguruan Sultan Idris? Untuk pengetahuan semua, yang mencadangkan maktab ini diberi nama MPSI adalah R.O. Winstead, yang mana beliau adalah seorang penolong pengarah negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Hal ini kerana sebagai satu penghormatan kepada Sultan Negeri Perak ketika itu, yang mana Baginda sangat menunjukkan minat dalam perkembangan pelajaran pada ketika itu, khususnya kepada pelajaran anak-anak Melayu. Bilakah Maktab Perguruan Sultan Idris ini dibina? Kerja-kerja membina di Maktab Perguruan Sultan Idris ini atau MPSI bermula pada tahun 1919 dan telah siap pada tahun 1922. Pelajar pada ketika itu adalah seramai 120 orang. Pengetua pertama di MPSI adalah O.T. Duset dan 3 orang pengajar yang lain, yang mana dari 7 orang Melayu, 3 orang Eropah dan seorang guru anyaman dari Filipina.
Tujuan utama MPSI ini ditubuhkan adalah untuk menyediakan guru-guru yang mahir dalam bidang pertanian, pertukangan dan ayaman. Malah pada ketika itu, mata pelajaran pertanian adalah mata pelajaran yang teras di MPSI. Siapakah tokoh politik yang terkemuka yang diingati sehingga sekarang? Antaranya ialah Ibrahim Yaakob, Sengu Abdul Rahman, Abdul Rahman Talib dan lain-lain. Bagi tokoh pendidikan pula, antaranya ialah Harun Aminul Rashid, Abdullah Siddiq, Awang Haq Saleh dan lain-lain. Dengan ini, MPSI terus berkembang dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. MPSI berakhir pada 21 Februari 1987. Tarafnya sebagai sebuah maktab ditingkatkan menjadi sebuah institut dengan nama Institut Perguruan Sultan Idris IPSI. Era IPSI merupakan satu zaman yang mencabar kerana kedudukannya sebagai sebuah institut tidaklah hanya meninggikan nama semata-mata, tetapi turut melanjutkan harapan anak bangsa dan masyarakat Melayu. IPSI mengarah langkah panjang dengan memperkenalkan pelbagai rancangan. Ia ialah mengadakan kursus sijil pengguruan keas KSPK pada tahun 1987 dan kursus penguruan lepasan ijazah KPLI bermula pada tahun 1988. IPSI bergerak seiring dengan kemajuan institusi-institusi pengajian tinggi awam lain konteks merelasikan matlamat kerajaan untuk menghasilkan tenaga pengajar yang berwibawa dan bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Peranan IPSI berterusan hingga ke tahun 1993 apabila pada masa itu sistem latihan pengguruan mengamalkan sistem bersepadu, iaitu sebuah maktab pengguruan melatih guru-guru untuk sekolah dan menengah. Dalam usia 10 tahun, IPSI memasuki era baharunya pada tahun 1997 dengan langkah yang penuh bergaya apabila institusi ini secara rasmi naik tarafkan sebagai sebuah universiti yang menunjukkan perintah kerajaan menerusi Warta Kerajaan pada tarikh 24 Februari 1997. Sebanyak 9 buah fakulti sudah ditubuhkan dan fakulti tersebut adalah FPPM, FSMT, FPE, SKF, FMSP, FPK, FSK, FPTVS, FSKIK. UPSI juga sudah mempunyai 54 program pengajian iaitu 7 program diploma, 35 program sarjana muda pendidikan, 4 program sarjana muda dengan pendidikan dan 8 program ijazah sarjana muda. Saya Putri Natasha Afrina Fazil bernama matrik D 2022 1103-993. Seterusnya kita akan lihat apakah faktor utama yang menjadikan UPSI sebagai tarikan kepada orang awam dan pelajar di Malaysia. Tidak dapat dinafikan lagi, UPSI merupakan universiti nombor 1 pendidikan serta menawarkan bidang yang terbuka untuk kejayaan luas selain menjadi guru. UPSI juga menyediakan pelbagai kemudahan fasiliti bagi meningkatkan kualiti sepanjang pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi seperti fasiliti kolam renang, gimnasium, adventure park, makmal dan lain-lain lagi. Namun begitu, terdapat usaha baru yang dilakukan oleh pihak UPSI yang dapat berpotensi menjadi tarikan kepada orang awam. EduForest Universiti Pendidikan Sultan Idris di sini bakal menjadi tarikan baharu sebagai lokasi menarik untuk aktiviti pendidikan, kajian dan rekreasi berasaskan keindahan alam semula jadi. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UPSI iaitu Datuk Seri Rohani Prakash Abdullah berkata, lokasi strategi EduForest UPSI di sisi Banjaran Titiwangsa yang menyajikan pemandangan beberapa puncak gunung, antaranya Gunung Liang, Gunung Sanggul, Gunung Kejul, Gunung Tumang Batak serta Condor Geliting menjadi potensi peminat dan pecinta alam. Usaha UPSI selaras dengan hasrat kerajaan melestarikan hutan simpan untuk manfaat secara bersama khusus buat komuniti atas prinsip keluarga Malaysia. Pemilihan kawasan itu amat strategik kerana lokasi hutan simpan Behrang terletak berhampiran kampus utama UPSI dan kaya dengan sumber serta khazanah alam yang belum terusik dan tercemar. EduForest ini berkeluasan 10 hektar memperoleh lesen penggunaan selama 30 tahun bermula 14 Mei 2019 daripada Jabatan Perhutanan Negeri Perak.
Usaha ini diharapkan ia menjadi tarikan baharu kepada warga UPSI, komuniti sekitar muallim, penggiat rekreasi, penyelidik dan rakyat Malaysia serta antarabangsa untuk datang ke UPSI. EduForest akan menjadi destinasi ekopelancongan yang berkonsepkan pendidikan unik seperti aktiviti pendidikan rekreasi luar dengan mengekalkan status hutan simpan kekal sebagai langkah pemeliharaan dan pelindungan hidupan liar sedia ada di hutan simpan Berang. Di sekitar EduForest UPSI, terdapat banyak air terjun seperti Lubuk Kawah, Lubuk Hantu, air terjun Strata, Lubuk Gara, Latar Berembun, Latar Rimau dan Latar Manik. Bagi pengarah Pusat Transformasi Komuniti Universiti Profesor Madya Dr. Nurkhalid Salimin yang menggerakkan usaha itu, penubuhan stesen tersebut menjadikan UPSI sebagai universiti pendidikan pertama yang memiliki makmal hidup untuk pelajar dari pelbagai pengkhususan seperti biologi, kimia sebatian semula jadi, geografi, sains sukan, sains tanah, muzik, seni, rekreasi, psikologi serta bidang disiplin ilmu lain di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau berkata ini selaras dengan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1998. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah Sakinah binti Abdul Hafiz bernombor metrik D2022110595. Apa yang saya dapat pelajari dan ketahui adalah institusi ini berkembang secara bertahap dari sebuah maktab perguruan hinggalah menjadi sebuah universiti pendidikan. Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI terdapat 3 pengembangan era, iaitu yang pertama era SITC dari tahun 1922 hingga 1957, era MPSI dari 1957 hingga 1987 dan era IPSI dari 1987 hingga 1997. 3 era ini juga memperlihatkan wadah generasi pendidik yang dilahirkan oleh institusi ini dalam tempoh 75 tahun. Tanggal 1 Mei 1997 bermulalah lembaran barunya sebagai sebuah universiti. Saya tidak menyangka bahawa PSI ini terdapat banyak tarikan yang menarik, antaranya usaha UPSI dengan hasrat kerajaan melestarikan hutan simpan untuk manfaat secara bersama. Seterusnya, lokasi di Banjaran Setiawangsa yang menyajikan pemandangan beberapa gunung seperti Gunung Sanggul, Kerjul, Liang dan sebagainya. Jelaslah bahawa UPSI merupakan institusi pengajian tinggi awam yang penting dalam sejarah pendidikan negara.